menyentuh bab perkara tentang hakikatun, yakni perkara yang sebenar dalam membincangkan kehidupan. Bila sebut saja tentang kehidupan, perlu barang diingat, dalam kehidupan ada dua cerita: kehidupan yang nyata, kehidupan yang palsu, kehidupan yang hak, kehidupan yang batil. Adapun kalau membincang di sudut hakikat, apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sekarang ni, semua ni adalah batil, palsu. Namun akal kita ni tetap menyatakan, cuba mengambil alih bahawa yang kita lihat ni benar. Akal kata. Sebab apa? Kita boleh pegang dia, kita nampak dia, kita nampak kesan segala perkara yang kita lihat ni. Sebab itu hari ni kalau kita lihat tadi bagaimana seruan, kalau mana-mana mukadimah ataupun mana-mana ceramah ataupun selalu diingatkan, marilah sama-sama bersyukur. Marilah sama-sama bersyukur. Bayangkan sedang jemaah mata Allah SWT. Allah kata surah Sajdah 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah jadikan kita ni, Allah tiupkan ruh dalam diri kita, kemudian Allah bagi kita pendengaran, penglihatan, qalilan ma tashkurun, sedikit sangat yang bersyukur. Yang beramal banyak, tapi yang nampak diri tu ramai. Yang beramal tu ramai, tapi yang nampak Allah tu sikit. Apa makna nampak Allah? Merasakan segala-galanya tu yang ada tu hak mutlak Allah SWT. Nak sampai makam rasa hakikat ataupun sebenarnya semua ada pada diri kita ini. Wa imma diri sendiri ni, diri sendiri ni tiada daya, tiada kuasa ni, nak sampai tahap itu, kadang-kadang Allah kena buat sampai kita kena bergantung pada Allah Ta'ala 100%. Sebab itulah para Nabi dan Rasul diuji dengan perjalanan yang mana tiada pergantungan. Dia hidup makhluk, tiada pergantungan. Kita ni mungkin ada pergantungan lagi segi kawan-kawan kita, mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin ada. Ke perjalanan kita nak melihat apa yang ada ni perlu diuji dengan tiada. Ketiadaan itu akan mencelikkan mata kita yang sebenar, ini mata hati. Sebab tu sedang jemaah mata Allah SWT, kalau kita lihat kembali hari ini manusia kalau dilihat, kalau ditanya dengan sebenar-benar pertanyaan, apa yang ada dalam hidup kamu sekarang ni, apa yang ada, automatik kita akan melintas dalam fikiran kita, akal akan ambil alih dulu jawapan. Sebab akal yang banyak cerita sekarang ni, yang ada apa? Anak, isteri, apa yang ada? Rumah. Apa yang ada? Amalan. Amalan pun dia kata ada. Siapa yang beramal dan rasa dia ada amal, ni talbis lah. Kita nak beramal dengan rasa tak ada amal, patutnya lah. Dia beramal, dia rasa dia beramal. Ni dalam bab pengajian kita, bila bab hakikat kita menyentuh pada perkara yang asas. Ni asas ni. Sebab apa? Sebab bila kata ada dia, kita rasa ada. Paling payah manusia ni nak rasa tak ada sebenarnya. Yang diuji dengan harta, dia rasa ada harta. Yang diuji dengan amal, dia rasa ada amal. Akhirnya dia rasa ada. Datang melangkah dekat muka bumi Allah Ta'ala ni berada, rasa berada. Mungkin kita dah dijauhkan dengan ujian dunia dalam bentuk kebendaan, tapi ditalbiskan dengan bentuk amalan. Berapa ramai yang beramal dengan rasa tak ada amal? Dia beramal tapi dia rasa tak ada amal. Itulah sebenar-benar amal. Nak faham pada tahap itu payahlah sebenarnya, kerana benar-benar dengan yahdillahu nurihi may yasha, Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku hendaki. Yang inilah sidangnya mata Allah SWT, asas kepada perbincangan kepada seluruh kehidupan. Dalam bab kehidupan ni, bila cerita tentang hakikat, yakni pada perkara kalimatul haq yang sebenar, bila kata apa yang ada, iman akan ambil alih jawab. Iman ni kepercayaan yang sebenar. Bila kata kita seru pada surah Al-Alaq ayat 1, daripada kita tengok bagaimana Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, mendapat jawatan Rasul ini setelah mendapat surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 tu. Cuba lihat bagaimana Nabi diajar untuk melihat apa yang ada. Dimulakan dengan kalam wahyu yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Ayat ni menyatakan bahawa bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian yang ada pada diri kita sekarang ni. Apa kejadian? Semua benda. Perbuatan kejadian. Perbuatan kita. Kejadian. Kita boleh beramal, itu kejadian. Dia tidak tiba-tiba boleh beramal. Kita boleh buat segala perkara, itu kejadian. Semua perkara. Maka Allah kata, bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian ini adalah satu perkara asas. Yang ini kalau kita lihat, berbalik pada kaitkan dengan surah Sajadah ayat 9 tadi, berapa ramai yang ada mata, ada telinga, nampak macam boleh baca, rupa-rupanya tak boleh baca. Dan surah Al-Hajj ayat 46 Allah kata yang buta bukan mata tapi hati dalam dada. Nak tahu buta tak buta tuan-tuan, cuba lihat dalam wahyu yang pertama ni diturunkan kepada Nabi SAW, yang ini Khatamul Anbiya, Nabi yang terakhir. Ada permulaan Nabi? Ada. Nabi Adam AS. Cerita Nabi Adam AS ni cerita tentang apa? Pertembungan dengan Iblis. Siapa nama Iblis? Azazil. Iblis ni siapa? Ahli ibadat. Nak banding dengan kita, kita ahli maksiat. Baru berjinak-jinak nak beribadat, baru berjinak-jinak lah, itu pun letih juga. Kita beribadat, letih juga, nak makan ticana juga. Nah, paling kuat kita pun tengok mood kita lah. Beribadat kita tengok mood, tengok yang okey, mana yang ngam, mana tak ngam. Okey-okeynya okey terdengar, tak okey tak dengar, macam tu. Tengok kita sihat, letih ke, sedap ke, ada mood dia. Iblis ni, Azazil ni, dan jin dan malaikat dulu ni, dia beribadat tak ada mood. By order, arahan, macam tentera. Beratur, dia letih ke apa jadi ke, ribut taupan ke, dia tegak-tegak di situ. Nampak? Tapi ending dia ahli maksiat. Dia tertukar. Kerana apa? Sebab kalau kita lihat di sudut amalan, Iblis berjaya beramal dengan sudut semua perbuatan. Semua. Kalau kita rasa amalan luaran ni memberi kesan kepada dalaman, kenapa Iblis tergelincir dalam melihat kekuasaan Allah? Kalau kata amalan luaran memberi kesan kepada dalaman, kenapa Iblis tergelincir dalam melihat kekuasaan Allah? Banyak beramal belum tentu dekat pada Allah, belum tentu. Tapi banyak ikhlas yang mendekatkan dia pada Allah. Habis tak payah beramal, teruk lagi. Iblis yang beramal hebat pun tergelincir, yang tak beramal tak usah cerita lah, balik awal lah. Soalannya di sini, nak banyak ke nak sikit tu soalannya. Sebab ramai orang tumpukan banyak dalam bentuk, banyak dalam kebendaan. Ada orang dia kupah begini tuan-tuan, dalam bab hakikatnya ada ni, saya sentuh gini. Ada orang dia bertembung dunia akhirat. Ni orang dunia, orang akhirat. Ini dalam definisi yang batil. Saya bagi tahu definisi yang batil. Orang dunia kata dia dengan banyak harta, dia kempen suruh banyak harta, tuan-tuan. Tapi dalam mengurus harta, dia belum tentu expert. Mungkin banyak harta tetapi tidak memberi manfaat pada dia. Orang dunia tak fikir, dia tahu banyak harta, yang penting banyak kata. Kualiti ke berapa ke dia tak heran, katanya yang penting banyak harta. Berapa dapat hari? 1 juta. Berapa dapat hari? 100 juta. Berapa dapat hari? 1 bilion. Bagi yang akhirat dalam konteks talbis, banyak amal, yang penting banyak amal katanya. Ni dalam tajuk hakikat yang ada ni tuan-tuan. Kita melihat Iblis banyak amal, tapi Allah tak pandang. Kenapa? Orientasi kita bukan kena banyak, kena ikhlas, bersih, tanpa ada campur tangan yang lain, tanpa ada campur tangan makhluk. Yang ini sebab itu kadang-kadang kita lihat banyak harta,
belum tentu bahagia. Contoh, kerana apa? Kerana manfaat harta bagi dia itu sedikit. Orang yang sedikit harta tapi bahagia sebab dia mengurus dengan baik. Kita ingat orang yang banyak harta ni seronok tak? Bila kita tanya dia, macam mana tuan harta? Oh pening, kata saya kena bayar teks banyak 1 juta. Kita kata Allah baik tayar dia banyak, kata. Ingatkan okey lah. Nak mengurus banyak amal ni, dia punya paku datang lagi besar. Sebab tu kalau kita lihat tak hairan banyak juga yang keluar ajaran sesat. Kalau saya pergi kat Jaya tu Belambak, yang terbaru ni ada, saya jumpa dengan sahabat saya, ada satu nama ajaran tu, tak sebut lah sebab dia tengah dalam kajian nak bukan kata nak menyesatkan balik, nak menyatakan benda tu dihidup balik, ajaran tu hidup balik dengan gambaran baru. Bila masuk balik dalam tu masih ada lagi perkara-perkara yang sesat itu. Luaran nampak tuan-tuan, sebut nama dia saya kenal. Sebab dia melibatkan dalaman kan. Tengok sama lah. Tengok luar masa sama. Dalaman. Sebab apa? Sebab apa masih wujud kesesatan? Why? Kerana padanya itu wujudnya ada ghairillah. Ada selain Allah tu wujud. Patutnya makin beramal makin tiada diri, makin hilang. Ini yang mana kita nak letakkan balik selari dengan sandaran apa yang Nabi kata. Nabi diajar untuk melihat dengan nama Allah, jangan ada nama kita. Mula-mula baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ini dapat tentangan daripada puak kufar. Sebab masing-masing memperjuangkan nama. Tamam cakap. Iblis kekalahan dia beramal adalah rupanya dia bukan beramal kerana rupanya dia bukan beramal kerana nama Allah. Dia beramal kerana nama dia. Sebab dia nak mulia kan. Patut beramal ni makin rasa hina. Hakikatnya ada, kita ni hina lah. Hakikatnya sebab kita ni asal tak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Surah Baqarah 28. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu dulu mati. Mati siapa nak tuan-tuan? Semua tak nak mati dah, tak nak dah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, mati. Jadi maknanya apabila iblis dia mengejar kemuliaan dengan amal, macam puak dunia tadi kemuliaan dengan harta. Oh dunia ni tak penting beramal ni, yang penting dia ada harta, ada kereta mewah, ada rumah besar, dah rasa mulia dah. Baginya orang puak-puak yang tertipu dengan talbis ni pula, dia kejar amal pula, rasa mulia dengan amal pula. Sama, 2 kali 5 sama. 5 kali 2, 2 kali 5. Kita nak rasa mulia dengan Allah tu, nak rasa mulia dengan Allah tu payah. Ni kita rasa ni. Sebab tu kena ajar kenari, kena belajar mengenal, supaya jangan tersalah ambil sifat mulia, hak mutlak Allah SWT. Tak bermakna kita boleh tiru-tiru dari segi harta. Contoh perasan kaya, ini yang berlaku sebab dia tidak baca dengan nama Allah pada kekayaan dia. Dia sebut Allah tapi kaya dia. Dia sebut dekat Allah bagi tapi kaya aku. 2 nama wujud. Patutnya Allah punya, kaya pun Allah. Laisal ghina an kasratil arab. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, walakinnal ghina an nafs. Kaya itu dengan jiwa. Bila kata jiwa, kaya tu sifat tu al-ghani. Bila orang sebut orang kaya, patut kita malu sebab kita miskin, pura-pura kaya. Bila orang puji, kaya kita buat, tak ada lah, tapi dah hati baru kau tahu siapa aku. Melintas juga tu, Allahumma salli ala sayyidina. Dengan ni ambil perhatian, sebab dengan menentukan apa kita. Bacalah dengan nama Tuhan. Ustaz datang dengan siapa? Saya datang dengan sipulan. Mesti sipulan kena ada. Ustaz datang dengan apa? Saya datang dengan kereta. Mesti ada kereta.
saya hidup dengan siapa? Saya hidup dengan Allah. Mesti rasa hina. Sebabnya Allah tu mulia, yang hina tu kita. Bagaimana kita boleh tertukar sifat? Sebab Allah tu ghaib, ghaibul ghaib. Kita boleh sebut dengan kalam bilisan, tapi sebenarnya yang akan mengukur itu hati. Hati akan mengukur. Sebab tu kita ambil pengajaran. Sebab tu wahyu yang pertama turun itu menutup kembali kepada perbincangan seluruh pada Nabi-Nabi dan Rasul diutuskan itu. Kalam mukalam yang pertama sekali itu adalah baca dengan nama Tuhan pada segala kejadian. Dan ini sebenarnya dijawab oleh Allah SWT ketika Nabi Adam AS nak dijadikan. Kalam yang pertama, ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Adam AS waktu itu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, pun sama, asma'a kullaha, yakni nama-nama benda. Nama ni kata mufassirin waktu itu kata menyatakan bahawa nama bagi segala nama yang ada itu adalah nama Allah, dan dijelaskan dengan jelas dan terang dan nyata ketika wahyu yang pertama dan Nabi yang terakhir. Lepas ni dah tak ada Nabi, tak ada kitab lagi dah, maka Nabi yang terakhir, maka Allah buka terus, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Allah jadikan kita nampak seperti orang yang berharta dan orang panggil orang kaya. Baca dengan nama aku pada kekayaan kamu, hilang nama kita, keluar nama Allah, maka kita akan rasa miskin. Orang pun nampak kita, alhamdulillah, bila pergi masjid kita pun mula terikut kita mula berubah dari si perwatakan, pemakaian kita mesti berubah ni tuan-tuan. Dulu kita tak pandai pakai kopiah, dulu kita tak pandai mengamalkan sunnah, kita mengamalkan sunnah, maka orang pun kata alhamdulillah, nampak nak kemuliaan itu. Kita kena baca dengan nama Allah pada kemuliaan itu, pada amalan itu. Ini hak Allah, hak aku hina. Sebab mesti nampak berbeza tuan-tuan. Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali Allah, Yazid Al-Bustami, bab mulia ni tuan-tuan, Allah Rabbi. Kita baca kalau cerita ni memang haluslah iblis ni kerja. Sebab ingat, dia kalah dengan dia rasa mulia. Kita ni akhir-akhir kita punya cerita ni tuan-tuan, nak kena rasa hina, atau hina tu mungkin kita tak masuk akal ni. Kita kena rasa bersalah. Tu bahasa mudah dia gitu. Kena sentiasa rasa bersalah. Itu yang payah. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, ketika berjalan pada suatu malam, lalu tempat longgokkan sampah, lalu kan tiba-tiba nampak anjing datang mendekat. Dia pun angkat baju dia, sensing. Biasa kita tak, kita macam nak sensing jubah dia. Dengan izin Allah, anjing tu bercakap, wahai Abu Yazid Al-Bustami, kalau kamu mengangkat jubah kamu kerana hinanya aku, kerana najis, percayalah sesungguhnya najis aku boleh dibasuh. Dia ngaji juga bab taharah. Najis aku najis berat tapi boleh basuh. Terkejut Abu Yazid Al-Bustami, boleh bercakap. Tapi sekiranya kamu mengangkat jubah kamu kerana mulianya kamu, hinanya aku, percayalah bahawa najis di hatimu 7 lautan samudera pun tidak boleh dihapuskan. Bayangkan tuan-tuan, kita biasa kita nampak anjing, nampak kita mulia siapa? Kita ke anjing? Ni pemahaman yang paling dahsyat lah. Anjing lebih mulia tuan-tuan, sebab dia tidak memakai pakaian mulia. Dia sedar diri dia. Aku tetap anjing, dia tak memberontak. Cuba kalau orang hina kita, kalau ustaz cakap lebih bukan betul pun, ustaz tak betul, hina, orang hina kita, tengok berdesing tengok ni. Wah, sebab kita dah mula rasa mulia. Imam Abu Hanafi, Imam Hanifah waktu subuh, satu riwayat waktu subuh keluar tuan, datang seorang hamba Allah, puak kufar. Memang dia datang niat nak apa? Nak hina Imam Abu Hanafi, Imam Hanifah. Dia rapat pagi tuan, dengar dia. Habis cakap, ya pada apa tuan, katanya, apa masalah tu? Taklud katanya. Sebab ada satu golongan tu kata, aku cabang kau, kalau kau boleh hina imam tu dan dia terasa kehinaan, mana aku bagi kau 1 dinar katanya. Imam Abu Hanafi kata, lah kenapa tak cakap nak duit? Dia ambil duit bagi pula orang yang hina tadi. Menangis terus kawan, masuk Islam. Macam kita, jangan hina kami, jangan hina saya, kamu tahu tak kamu siapa? Gitu.
sidang imam atau Allah SWT. Kita kalau macam suami dengan isteri, ni tak jauh suami isteri. Kadang-kadang isteri tu kita hinakan, kadang-kadang muliakan, terbalik juga. Kadang-kadang ada isteri kita pula, kita muliakan isteri pula. Kadang-kadang kita hinakan, bab hina ni. Kadang-kadang kita tengok isteri saja, kita isteri cakap dia, kamu diam. Sebab kita ada pakaian kemegahan kan, ego pakaian darjat tu ada. Ataupun kita muliakan pula. Ada kadang-kadang sama ada kita hinakan atau kita muliakan makhluk. Kita rasa kita mulia atau kita menghinakan orang. Tapi kalau kita menghinakan diri kita dari sudut hakikat, dia bukan menghina dari sudut syariat dia tuan-tuan. Perbincangan ini perbincangan kefahaman, bukan kata hina. Hina dari sudut syariat dia apabila kita buat melanggar apa yang Allah suruh. Apa yang Allah larang kita langgar, tu hina lah. Tapi maksudnya tadi, bila Allah bagi kelebihan pada kita dari sudut apa saja, harta ke, ilmu ke, amalan ke, orang nampak, automatik orang kata kita mulia. Automatik, tak ada lah orang cakap hina lah dia baca Quran. Tak ada lagi tuan. Keluar-keluar masjid lagi orang akan cakap Allah hina, hinanya orang tu keluar masjid. Tak ada lah. Tak ada lagi lah. Orang kata ya Allah sejuk hati, kalaulah dia ni jadi menantu kan bagus, mujur dah kahwin dah. Contoh. Tapi boleh bincang lagi tu. Nak jadikan menantu ni sejuk. Saya pernah tuan. Kita ada kelas ngaji dengan Tok Salahuddin Qiraat, sambung ngaji. Kita 5 halaqah 5 orang. Ada suami isteri ustazah seorang. Dia pun masak WhatsApp kita. Ustaz nak tanya, minta maaf, ustaz bujang ke katanya? Saya nak nak lamarkan anak Dia angkat nampak gaya lah baiknya lah budak ni. Dia tak tahu perangai 2 kali 5 ni. Lepas tu saya cakap, minta maaf ustazah, nama dia ustazah. Saya isteri dah ada dah. Bukan ada lagi. Tak apalah katanya. Tak apalah, cancel kata. Saya tak nak anak saya teranaya. Boleh apa-apa lagi tak anaya dah. Tapi nak bagi tahu kita duduk baca Quran, datang ngaji, automatik rasa mulia. Yang nengok orang mulia, kita bimbang yang baca pun perasan mulia. Allah. Yang ini kita bimbang tuan-tuan. Kalau kita tengok dari segi kuantiti, kita ramai. Kita bukannya main ratus puluh-puluh ratus orang, ratus juta, tidak, bilion. Umat Islam sekarang 1.2 bilion. Kita bimbang iblis berjaya meresapkan diri dia dalam amalan-amalan kita dan kehidupan kita. Automatik tuan. Macam saya cakap tadi, kita tak nak mulia dengan dunia, tapi nak mulia dengan akhirat, dia suruh amal. Sama. Kita pandang orang dunia yang apa ni, lara cakap dunia. Nah, dia rasa mulia dengan dunia, kita rasa mulia dengan amal. Bila nak rasa mulia dengan Allah? Ni point dia. Dan ingat, iblis kalah dekat situ. Ketika Allah suruh, bila kata nak rasa mulia hina ni, apabila datangnya takdir yang tidak menyebelahi kita. Tiba-tiba Allah uji untuk sujud pada Nabi Adam AS. Waktu itu jam baru dia rasa dia mulia. Macam kita lah tuan-tuan kan, kita dah beramal, tiba-tiba takdirnya tidak seperti apa yang kita amalkan. Tidak seperti. Ya, ini tidak mendapat kedudukan, tidak mendapat perhatian, tidak mendapat lagi ni. Patutnya dah dapat makam dah patutnya. Tak dapat. Malah ada orang cabar kita, orang challenge kita, kadang-kadang hati-hati. Orang perendah kita. Waktu tu kita tengok, hantar tahu anak berguru dengan siapa? Itu jam bulat pun keluar. Hantar tahu anak berkawan dengan siapa? Start ngaji mana? Kita gerang-gerang, saya tak ngaji, baru nak ngaji ni. Sijil mana? Tak je sijil. Saja dia. Kita takut kita bercakap depan ni, autoriti kita sebab apa? Walaupun syariat ada sijil, syariat, autoriti bercakap depan ni sebab apa? Cukup bimbang tuan-tuan. Sebab saya tahulah. Sedangkan kita kata tadi, allamal insana ma lam ya'lam. Duduk depan ni sebab saya tahulah. Ada satu kes tu tuan-tuan, Datuk Syukri Mufti Kelantan.
salah seorang antara guru saya lah, ketika penutup pada perbincangan tu, perjumpaan, baru dulu jumpa, sekarang ni dia sibuk, tapi dia bagi peringatan dengan saya, Syekh, anta kena perhalusi bab ikhlas. Itu je kan. Dia bagi kitab Tazkiyatun Nafs, Tazkiyatun Nafs, ngaji. Dia cerita kawan dia tok guru besar Al-Hafiz, anak murid bukan 100, 1000. Ketika dengan borak-borak tuan-tuan, kawan dia kata, oh, budak-budak ni, budak tahfiz sekarang ni patut tak payah ada Quran kat depan tu. Dah 30 juzuk, patutnya baca je. Kita dah Al-Hafiz katanya. Terlintah kata Tuan Syukri kata, orang-orang alim ni dia boleh send lah benda-benda macam ni. Kita ni tak perasan. Orang yang arif ni, orang yang mursyid ni, dia boleh kesan ayat-ayat yang ada berbau syak, ayat-ayat berbau sum'ah, ayat-ayat yang berbau ujub, ayat-ayat yang berbau nifaq. Dia boleh kesan. Sebab tu penting duduk dengan orang-orang yang arif ni. Bukan kata nak kitab apa je, kitab apa, jangan tengok kitab dulu, tengok kitab hati ni dulu. Dia tengok, kadang-kadang kita tak bercakap pun dia tegur kita dah. Balik kena, suruh balik suruh balik dia tuan. Kalau hantar datang setakat hantar nak kumpul ilmu, kemudian balik bercakap hantar guru balik, dia akan trace kita. Tapi nak jumpa payahlah sekarang. Balik cerita kita tadi, maka Allah uji imam tadi, kawan dia tadi kata, jadi imam baca ayat mudah je, tak masuk-masuk, dia makmum belakang. Cakap. Jadi kesimpulan kata, bab ikhlas sangat penting. Dia niat lah, dia memegang pada semua amalan. Jadi sedang imam mata Allah SWT. Dan ni saya dengar sendiri pada mulut kalam beliau sendiri. Dia kata kat saya, waktu tu ada satu jemputan, biasalah protokol pemakaian istana, dia pun tu cakap, dia dapat jemputan, dia ingat, dia tunjuk kat saya, cakap, Syekh, ada pakaian ulama katanya. Ada pakaian ulama ke katanya? Sebab dress code pakaian ulama. Ada pakaian ulama ke? Dia cakap kat kita, tuan-tuan, ada pakaian ulama tak? Kalau tanyalah, ada pakaian ulama ke? Dia pun gelak dia. Dia ingat jubah tu pakaian ulama ke mak. Kita baru nak faham, mungkin kita faham, ulama ni kaseban ni ulama. Kat Jordan, kat Jeddah, kaseban, kat jubah masuk kelab malam halal. Sekarang ni cerita tuan, jangan main. Dek, kerana kita duk faham yang luar lah, kena tipu balik ni. Tipu balik. Kaum munafik pakai macam kita. Jadi maknanya bang ulama ni mana ada dress code pakai ulama, katanya. Dia senyum. Tapi yalah, ni protokol kan. Tapi dia terus bagi kita duk faham. Bila pakai macam tu, ni ulama ni, jangan, pakai ulama tu takwa, katanya. Pakaian ulama itu takwa, takut Allah. Barang takut ni tuan-tuan, mana nak nampak? Barang takut ni kena uji. Takut terhina, macam tadi anjing, takut tak ada kedudukan, takut tak ada tempat di mata manusia. Kalau dah terbiasa dengan orang-orang, dah ramai-ramai, contoh kita dah terbiasa dengan banyak perkara kemanusiaan, akhirnya bila manusia tak iktiraf kita rasa terpinggir. Contoh, kita beramal tuan-tuan, tiba-tiba isteri bagi sekali je, alah abang, saya kenal lah abang siapa, tak payah pura-pura baik lah, nyandar terus kat tiang, Allah katanya, terus tak pergi masjid katanya. Kenapa? Isteri anak backhand sekali dah. Tapi bang bagus bang, abang sekarang ni saya sejuk tengok abang sekarang ni, ulang alik, Allah, sejuk hati saya. Kita pun semangat nak pergi. Semangat apa? Semangat kena puji. Cuba sekali isteri hina sekali, dia rapat bagi kita, tak payahlah bang ceramah, saya seorang pun tak bercakap. Kita tu cabau ni main seorang ni tuan-tuan. Balik rumah, awak ini abang sekarang. Kenapa ni bang? Abang tak nak hidup ni lalai dengan pujian kamu ni. Dan lagi isteri. Dan abang tak nak lemah dengan kehinaan kamu hina abang. Abang tak nak lemah. Sekarang ni kalau kita tengok
goyang kat situ lah, hina dan mulia. Sekarang orang perempuan dia puji kita tak? Kita pun rasa kuat. Kita kuat sebab Allah bagi suatu nikmat kita atau sebab pujian? Kadang tu bagus, teruskan amal, bagus kena. Kita bimbang kat situ. Kita hidup dengan pujian tadi, maka kita semangat. Ini bincang pada hakikat. Jadi caranya baca balik dengan nama Allah pada segala apa yang ada pada diri kita. Itu cara dia. Jadi isteri sini pula contoh, dia tengok kita tu sebenarnya ada syarat dia. Dia tengok baik, bukan tengok kita. Kalau tengok kita ni habis dah dia kata kita dah. Tapi dia tengok yang baik, dia diam. Cuba buat buruk sekali, dia kata buruk pula. Nampak tak? Tu. Nak tahu lagi baik tak baik, suruh cakap, abang ada hajat ni apa dah, abang rasa nak kahwin lagi, siap. Daripada baik tukar jadi buruk, semua buruk. Waktu tu pening. Anak jumpa banyak kes lah, pening terus kawan tu. Kena hina, kena cabar, kena ini, kena rendah. Kita pun rasa tercabar dah. Kita akan dicabar dengan isteri, orang dekat dengan kita. Sedangnya mata Allah SWT. Maka sebab tu Nabi SAW bersabda satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Nu'man bin Bashir, inna fi jasadi mudghah fa iza salahat salahat jasada kullu fa iza fasadat fasada jasada kullu ala wahya qalbi. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tapi seandainya daging itu rosak, maka kotor dan rosaklah seluruh anggota badannya. Ala wahya qalb. Sedangkan mata Allah SWT, dia ada dua tuan-tuan, amalan hati, amalan jasadi. Amalan ruhi, amalan jasadi. Adapun apa yang kita buat ni bersifat bentuk, masih nampak, masih perbuatan, itu amalan badani. Perbuatan sujud, solat, zakat, rukun Islam, tu badani. Kenapa sujud tapi masih ingkar? Macam iblis, dia tak sujud pada Allah ke? Sujud. Tapi kenapa dikategorikan sebagai orang yang aba wastakbar wa kana minal kafirin? Kenapa? Sebab hatinya kotor, busuk. Tentang dalam bab ibadat, fardu ainnya, kalau ngaji balik pada fardu ain, bab taharah nombor 1. Kalau kita ngaji pula dalam ibadat yang utama ni solat ni pertama sekali ngaji bab suci. Kalau kita tak ngaji bab suci ni, balik awal lagi, sah batal solat, bukan sah terima lagi ni, batal terus. Okey, solat ada sikit dekat baju kita, dia ada tak cicak sikit je. Kita pun cakap sikit je, tak apa, tak apalah, batal lah, dia kena bersih. Tak ada sebarang suci pada hadas, najis kecil, najis berat, suci. Kita pun faham sikit, Ustaz, tunggu melimpah dululah tak cicak tu. Itu cicak cerit dia panggil, baru dah rasa kotor tadi. Tuan-tuan, cuba kita renung dalam bab tadi, hati kotor ni. Kalaulah sikit najis ada pada badan, tempat dan pakaian pun batal. Syarat terima kena sah lah. Nanti dulu, sah belum tentu terima. Orang yang jaga terima ibadat sah, insyaAllah. Orang jaga sah saja belum tentu terima. Sebab mari bab terima hati. Hati ni tuan-tuan, kalaulah kita beramal, tak nak ada kotor najis, tak nak ada sikit pun najis. Samalah juga ketika datang nak beramal, bersujud pada Allah, sikit najis pun tak boleh ada dalam hati kita. Sikit najis pun tak boleh ada. Sikit najis pun tak boleh ada. Kalau kotor, kotorlah semua. Kalau baik, baiklah semua. Apa maknanya? Bukan kotor ni kena kotor banyak. Kalau kotor macam tadi, baju ada tak cicak, kalau kotor sikit, kotorlah semua satu baju. Tak nampak kotor pun, sikit tu membatalkan semua. Hati samalah. Riak sikit je, zat rosak amalan. Habis. Ujub sikit je, rosak amalan. Adapun dosa-dosa yang di luar syariat, dibiarkan, akan membawa kesan pada hati. Dosa, kita berhenti buat dosa-dosa bentuk syariat, dosa maksiat hati pula kita buat.
Dan tu Nabi kata. Sebab tu bila datangnya Islam, datangnya kalimatul haq, menghancurkan segala najis pada hati. Sebab besarangnya makhluk, besarangnya dunia. Kenapa ada najis pada hati? Ada dunia. Dunia ni kan asal usulnya bukan benda bersih, perlu dibersihkan. Kita ambil masuk, ni kena bersihkan, ni apa ni, kena bersihkan. Dia bukan tiba-tiba bersih. Kita pun kena solat, kenapa kita dah bersih? Ambil wuduk. Suci lagi menyucikan. Suci pada badan, tempat, suci pada hati. Beramal itu kata tadi, Allah bagi peluang kita beramal berulang kali supaya hati kita benar-benar bersih. Hati ni tak ada kompromi. Tak apalah ustaz, hati ni bolak-balik, biasalah tu. Dia tak ada biasa, macam baju lah. Kalau najis pada pakaian pun tak ada kompromi, najis pada hati, tak apalah, sikit-sikit je, tak apalah, tak boleh, tak diterima. Jadi bila hati itu duduknya sifat-sifat yang boleh merosakkan, yakni kalau kita buat kesimpulan tadi, kita bincangkan pada pagi ini dengan nama Allah, tiba-tiba kita tukar dengan nama kita, mulia dengan amal, dengan lain banyak, patutnya dengan Allah je, yang mulia Allah. Kan orang kata, ustaz, saya tak baik ustaz, saya tak layak nak beramal. Tuan-tuan, satu beramal ni yang trend, saya namakan trend lah, yang mengatakan kalau nak beramal kena mulia dulu baru beramal. Tuan-tuan, amalan apa? Amalan kahwin lagi. Orang perempuan semua cakap kena mulia dulu, tahajud pun tak pernah, ini pun tak pernah, tiba-tiba nak beramal. Maknanya dia kena rasa mulia dulu baru boleh buat. Tentang syariat juga tu. Ramai orang cakap gitu, tak layak beramal. Bila layaknya? Tahajud tak tinggal katanya. Makam-makam ulama katanya. Ada saya jumpa. Tok guru pun seorang, kamu nak dua. Kamu siapa katanya? Omboi. Dia menghukum pada satu amalan itu luaran. Macam kita lah nak tahajud datang, tak layak. Ngaji pun tengah langkang nak tahajud nak balik. Ibarat begitulah. Dia meletakkan bahawa kemuliaan itu dengan amal, bukan dengan Allah. Padahal Allah terima semua orang nak beramal, walaupun dia pertama kali nak beramal. Dosa banyak. Apa kamu buat? Macam-macam. Mulia dengan apa? Hina dengan apa? Aku mulia dengan Allah, hina dengan selain Allah. Habis. Okey, masuk. Itu dia ayat dah. Tuan-tuan, sedemikian mata Allah SWT. Kita rasa ini kajian lagi satu tentang hati. Ni cerita bab hati lagi. Bab dosa. Ada dosa yang dinamakan musyrik, dosa besar. Yang ini paling besar itu syirik. Dosa-dosa lain melibatkan perbuatan-perbuatan. Ada orang kata hina dengan dosa. Kita faham? Ya. Tapi ada tak orang menghina dengan amal? Ada. Kenapa hina dengan amal? Sebab dia rasa mulia tadi. Orang yang berdosa, dia buat dosa, buat apa dia rasa? Hina. Yang jadi masalah, dia buat dosa tak rasa berdosa. Tu cari pasal. Dia buat dosa tak rasa berdosa, maka dia cabar Allah. Kita patut yang beramal patut lagi cepatlah rasa berdosa. Ngamal ni, astagfirullah. Lepas beramal dia, astagfirullah, ya Allah kurangnya aku beramal, ya Allah tak cukup lagi ni, ya Allah. Patutnya bukan kata kita dah boleh dah sekarang ni. Orang yang buat dosa, lepas dia buat dosa, ya Allah aku zina, ya Allah, dia datang taubat. Kita ingat dia tak beramal. Taubat tu amal lah. Kita tak nampak, kata guru saya dulu, kata kamu jangan menghukum orang berdosa kat luar. Kamu nampak time bila dia taubat? Tak nampak. Amalan dia taubat tu, dia buat dosa, dia terus wasari'u ila maghfirah, bab tu astagfirullah, astagfirullah. Buat dosa lagi, astagfirullah, ya Allah aku tersilap lagi ni. Malah menjadi orang yang disukai Allah pula. Sebab apa? Sebab banyak taubat, bukan banyak amal yang tak rasa menghina tu.
Adapun yang beramal dan rasa hina bagus Muhammad, ya Allah, aku beramal ni sebab dulu aku dosa banyak, ya Allah, tak tahulah boleh kabur ke tidak ni, tolonglah ya Allah, pandang aku dengan rahmatmu. Dia jadi macam tu. Sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat pada pagi yang penuh barakah ni, dalam membincangkan bab ni tuan-tuan, bila kata hati ni, hatilah yang menghukum bagi segala perkara. Hukum makna kata kebaikan tadi, maka hati-hati dengan orang cakap baik dengan buruk ni. Kita ustaz, baik sangat pun tak boleh, buruk sangat pun tak boleh. Dia bagi antara dua, baik sangat pun tak boleh, buruk sangat pun tak boleh. Kena ada dua-dua lah sikit, buruk pun sikit, baik pun sikit. Sebenarnya tak boleh. Nabi dia kata dah, kalau baik, baiklah, kalau buruk, buruklah. Kalau berjuang, kalau nama Allah je, dia tak ada nama kita, tak ada dah nama kita. Kalau ada nama kita, tak ada nama Allah. Salah satu. Bersiap untuk hilang nama diri, bersiap. Okey, siap, silakan. Sebab yang kita dah tengok pada kesimpulan perbincangan bab hakikat yang ada ni, yang ada hanya nama Allah dalam konteks Allah memberikan kekuasaan dengan asma'-asma'nya, dengan asbab-asbab apa yang telah Allah berikan. Contoh, tengok nama isteri, tengok nama isteri, ingat nama Allah. Tengok nama isteri, ingat nama Allah. Apa makna? Kalaulah tak ada kasih sayang Allah, tak ada kamu mah. Kalaulah tak ada kerana kasih sayang Allah, tak ada kamu mah. Ni kita tidak. Kamu lah mah satu-satunya kasih sayang abang mah. Allah juga. Tapi kamu ni, abang belajar kasih sayang dengan kamu. Habis. Kita tak nampak satu, kita nampak dua. Patutnya tengok je isteri, ingat Allah. Ingat Allah maksud, kalau tidak kerana kasih sayang Allah lah, maka abang tidak ada bersama kamu. Maka mulai hari ini, kamu bukan yang pertama, kamu bukan yang terakhir. Ada berani jawab gitu? Ni apa hati pertama terakhir pula bang? Sebab kamu memakai pakaian syirik. Sebab sayang tu bukan kamu, sayang itu nama Allah. Abang dah silap. Abang dulu mengaku bahawa kamulah yang sayang yang pertama, sayang yang terakhir. Mana boleh tuan? Huwa awal, huwa akhir. Dialah yang pertama, tiada permulaan. Dialah yang terakhir, tiada pengakhiran. Maka dari mana datang isteri kita yang pertama? Ni salah satu contoh tuan. Nak ngaji senang, ngaji bab ni, nak bagi faham. Bila tengok isteri, oh abang tak ada sayang lain lah. Kenapa sebab tak ada sayang lain? Siapa buat janji? Abang berjanji tiada sayang lain. Kamulah satu-satunya. Ini kita mula dengan baca nama Allah dengan keluarga tuan. Ni paling atas. Sebab Rahman Rahim. Kemudian dia akan baca yang lain-lain. Harta. Inilah, kalau tak ada bisnes ni, tak ada kaya. Orang tanya, macam mana nak kaya? Dengan bisnes. Dengan bisnes orang cakap nak kaya. Kalau tak ada bisnes tak boleh kaya ustaz. Kalau tak ada bisnes tak boleh kaya. Kaya tu bisnes. Hanya dengan jalan bisnes lah kita boleh kaya. Memanglah nampak kita sebut syariat, tapi nama kaya tu perbincangan hakikat. Bertembung dua ni tuan-tuan. Bila bertembung dua, kita kena utamakan yang besar. Hakikat lebih besar pada tu. Niat. Macam mana nak kaya? Kita bawa-bawa lah dengan sahabat kita. Kita bagi soalan. Macam mana nak kaya kan? Dengan kerja boleh kaya ke? Oh, tak boleh kaya katanya. Nampak? Kita challenge, kita uji sikit lagi. Dengan solat boleh kaya tak? Mana boleh ustaz? Nampak? Nampak tak? Dengan solat boleh kaya tak? Mana boleh. Soalan kita kaya, bukan harta. Lelah kalau kata dengan solat boleh ada harta tak? Memang tak boleh ustaz, kena kerja lah. Itu pun sebenarnya dengan solat boleh dapat harta. Boleh? Ya man. Ni kalau kita tanya, dengan solat boleh kaya tak? Soalan, solat boleh kaya tak? Ada dua ni. Kaya tu apa? Dia balik dengan nama Allah tadi. Hari ni orang meletakkan dengan kaya tu satu-satunya jalan yang kaya tu mesti dengan dunia. Dengan dunia baru kaya. Dengan dunia baru sebagainya. Tak boleh anak mesti tak kaya. Sedangkan kaya dengan Allah. Nama Allah kan Al-Ghani. Dengan nama Allah. Sama dengan isteri kita tadi. Dengan apa kamu sayang? Kamu sayang abang ni dengan apa? Jawab balik. Balik rumah cakap isteri kita.
Kamu sayang abang dengan apa? Dengan abang jadi baik saya sayang, dengan abang bagi nafkah saya sayang, dengan banyaknya dengan kamu ni. Kalau abang tak bagi nafkah, kamu boleh sayang dengan abang? Tak boleh. Kalau abang tak layan kamu boleh sayang dengan abang? Tak boleh, katanya. Jadi kamu sayang dengan apa? Dengan abang lah. Habis ya. Tuan-tuan, kalau isteri kita jaga itu, pening kita ni. Allah akan tanya, la tusyrik billah. Isteri tu kat rumah tu dah belajar bab syirik. Isteri tu dia syirik tak? Atau kita membiarkan syirik itu? Ceklah. Sedangnya mata Allah SWT. Jadi itulah, apabila perbincangan inilah wahyu yang pertama dan Nabi SAW diutuskan untuk membuka kembali perbincangan dalam bab mata hati, dalam melihat segala-galanya itu dengan nama Allah. Jadi kesimpulannya itu adalah bergerak ke mana saja. Fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Dengan nama Allah aku hidup, dengan nama Allah aku dapat segala-galanya, dengan nama Allah aku akan memiliki seluruhnya. Dengan nama Allah. Orang pun cakap peninglah jawab, baru betul ngaji. Sebab Nabi SAW sebut saja nama Allah, angkat pedang tuan. Zas, angkat pedang. Kau kufar tak suka. Sebab apa? Aku dengan nama aku, dengan nama aku dapat harta ni. Tiba-tiba dengan nama Allah. Allah mana? Dia marah kata, kamu mulia bukan dengan ilmu kamu ni. Aku berhabis ngaji, masa, tenaga, kamu rasa tak dapat mulia? Guru ni tak mulia. Marah kita. Kamu tahu mula ada jadi pentasuk lah pula nanti. Sedangkan atas dia lain. Kalau orang tu hina tu lain. Hina maki tu kita marah lah. Ni kata mulia, tak mulia dengan guru tu. Kita pun marah. Padahal kalau ngaji betul, betul lah, aku kan mulia dengan guru, aku mulia dengan Allah. Guru asbab tarik menyampaikan kita pada Allah. Lalu kita memegangnya, menjaganya, menghormatinya, bukan memuliakannya dengan sujud padanya. Tu datangnya ajaran sesat tadi. Dia memuliakan dalam konteks sama dengan keagungan. Dia nampak Allah tu agung, seakan kan Allah kata seakan-akan mengagungkan Allah. Begitulah dia mengagungkan manusia, seakan-akan. Betul Nabi SAW dan satu riwayat mahfuz hadis, bila Nabi masuk, Nabi suka tak suka orang yang nulis. Bangun, hormat. Nabi tak suka. Duduk. Sama je. Nabi duduk. Tapi sebab kerana Nabi membawa nama Allah, sahabat semua umat tunduk pada Nabi. Sebab Nabi membawa nama Allah. Sebab tu Allah wa Muhammad. Allah Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW bawa nama Allah 100%. Itu autoriti kat Nabi lah. Kita nak bawa 100% tak boleh. Kita kena tiru Nabi. Kita ikut Nabi, dapat tempiah. Kita nak direct pada Allah tak boleh. Sebab Allah dah lantik Nabi SAW untuk carry, untuk bawa semua, terutamanya nama-nama Allah. Sebab tu Nabi SAW bermula dengan Bismillah tu. Bismillah. Kan pergi ke Taif, nak dakwah puak Taif tak dapat. Sebab Nabi SAW dengan satu kaum tu seorang kan, bukan duduk kat Taif pun, migrate pada luar datang. Nabi nak makan buah, baca Bismillah. Bismillah. Ni tak pernah dengar lagi ni Bismillah ni. Nampak? Dengan nama Allah. Jadi sedangnya mata Allah SWT. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita ni pada sesi akan datang. Masih lagi bincang hakikatnya ada ni. Cuma kita nak bagi tahu tuan-tuan, kita di akhir zaman ni tanpa sedar banyak nama sedang hidup sekarang ni. Banyak nama-nama sedang naik. So, hati-hati dengan nama selain Allah. Nak tahu nama selain Allah ni, dia buat ni betul-betul ikhlas. Nak tengok ikhlas, dia cergas. Ada jawatan ke, tak ada ke, orang mulia ke, tak mulia ke. Sebagai contoh masjid lah tuan-tuan. Dia datang ni bukan sebab kumpulan, bukan sebab siapa, bukan sebab siapa, memang dia nak datang. Bukan ada si pulan tak? Tak ada. Tak ya, aku tak ngam tak datang. Cari tempat yang ngam. Bagi contoh, tu datang sebab ngam ke sebab nak datang? Tak ada cerita yang lain dulu. Masjid dulu aku datang sebab apa? Ada penceramah ni datang. Sebab penceramah. Bukan datang ni sebab nak solat, nak jumpa Allah. Hati-hati. Sebab tu kita akhir zaman sedang membesarkan nama-nama selain Allah tanpa sedar. Walaupun lapas lisan kalam nama Allah. Lisan memang sebut Allah, hati
Wallahu a'lam. Cara nak tengok, kita akan resah dengan sesuatu perkara yang kita buat. Tu hati-hati. Jadi mudah-mudahan lah tuan-tuan, bila kita ngaji bab ni, Allah bantulah kita. Ini semua mesti dengan bantuan Allah. Tanpa dengan bantuan Allah, kita akan mampu mengenal dan melihat. Kita akan mampu menjalankan ketaatan. Biarlah kita tuan-tuan pagi ini tuan-tuan, insya-Allah dapat sikit pun jadilah apa dia, dengan nama Allah. Aku takkan mulia dengan amal, aku takkan mulia dengan lain, aku hanya mulia dengan nama Allah. Khalas, titik, noktah, selesai. InsyaAllah mudah-mudahan kita hidup dengan nama Allah, mati dengan nama Allah. Itulah dia perjalanan kita. Nampak mudah, tapi itu yang paling susah. InsyaAllah mudah-mudahan yang hadir pada pagi yang berbarakah ini dan yang mendengar, InsyaAllah mendapat pahala yang sebaik-baik ganjaran. Ayyukum ahsanu amala. Allah pilih kita jadi hamba yang saleh dan salehah, dan masukkan kita semuanya yang hadir pada pagi ini, yang mendengar, insya-Allah dimasukkan dengan rahmat Allah SWT ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.